Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Muslimin muslimat yang telah pun hadir daripada 6.40 kita mula tadi. Alhamdulillah kita dah mulakan dengan bacaan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Kemudian dah mulakan dengan Asmaul Husna dan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun bukan dengan kehadiran saya melalui audio. Jadi alhamdulillah tadi kita dah mula ya muslimin muslimat. Untuk makluman sahabat-sahabat, kita dah mulakan dengan bacaan 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, kemudian Asmaul Husna, kemudian zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya-Allah, apa khabar semua? Macam nilah ya. Mak-mak semalam cuti, lepas tu hari ni sekolah, mak-mak kelang kabut. Macam tu. Mak pun macam tak siap, baru nak lipat tudung lagi ni. Biasa tak lipat tu sebab nak mudahkan pergerakan. Lipat tudung sikit hari ni. Okey. Macam pelik macam tak biasa lipat tudung. Okey. Masya-Allah. Muslimin muslimat, dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan membacakan asma al-ma'surat. Al-ma'surat. Alhamdulillah ya Allah. Okey, insya-Allah muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan bacakan al-ma'surat. Al-ma'surat yang membawa maksud himpunan zikir dan juga doa daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh Imam Hasan Al-Banna, pengasas dan ulama gerakan Ikhwanul Muslimin, masya-Allah, dan himpunan zikir dan juga doa daripada Al-Quran dan hadis ini bersumberkan dalil-dalil yang khusus yang menceritakan tentang fadilat, yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan beramal dengan bacaan-bacaan yang dihimpunkan. Jadi kita telah pun mensyarahkannya daripada minggu lepas. Maksudnya dah 2 minggu sebenarnya kita dah syarah tentang sejarah, tentang apa itu maksurat, dan kita dah syarahkan setiap bacaan bermula daripada isti'azah, apa kelebihannya, Al-Fatihah, fadilatnya, dan setiap bacaan dan dalam zikir al-maksurat itu sendiri. InsyaAllah muslimin muslimat, pagi ni kita akan terus membacanya. Al-maksurat kita akan baca ada bahagian yang sekali, ada bahagian yang 3 kali mengikut hadis Nabi SAW. Dan insyaAllah pada pagi ni saya akan membacakan terjemahan sahaja. InsyaAllah kita tidak mensyarahkan. Okey, muslimin muslimat, bersedia ya? Kita nak baca al-maksurat. Okey. Apa khabar semua? Ya, Mama Lily, I love you too, I love you more. Kasih Zita, Puan Kasih Zita, alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Up and downs. Ada juga nama up and down bis, insya-Allah. Okey. Bersedia, okey. Okey, insya-Allah sama-sama baca. Bersedia ya, insya-Allah kita nak mula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy-syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada bateri. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم 3 kali ya sahabat-sahabat, ikut saya bersama-sama membacakan sebanyak 3 kali 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita dah baca 3 kali kan surah An-Nas. Muslimin muslimat, izinkan saya sepintas lalu ingin menyebutkan tentang kelebihan bacaan-bacaan yang telah kita bacakan. Bermula dengan isti'azah. Ia berdasarkan hadis Nabi SAW dan ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, merupakan surah yang ke-16. Surah yang ke-16 ayat yang ke-98 iaitu surah An-Nahl yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang bermaksud, apabila kamu membaca isti'azah, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, maka mohonlah perlindungan daripada Allah dengan syaitan yang direjam. Subhanallah. Muslimin muslimat, Allah yang perintahkan di dalam surah An-Nahl ini, apabila kita membaca Al-Quran, mesti mulakan dengan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bayangkan ya muslimin muslimat, kita bukan nak buat perkara lain, kita nak baca Al-Quran. Allah perintahkan kita isti'azah, mohon perlindungan daripada syaitan.
Boleh jadi sekiranya kita tidak mohon perlindungan daripada Allah ketika hendak membaca Al-Quran, maka kita akan dapat gangguan-gangguan daripada syaitan. Membuatkan kita rasa mengantuk, merasa jemu, merasa malas untuk menghabiskan, fikiran kita merawang-rawang, hati kita tertarik-tarik untuk berhenti sebab membayangkan banyak kerja nak buat, membayangkan ada urusan-urusan yang masih belum selesai. Baru baca satu muka surat, perasaan kita diuji dah banyak. Baca 2 muka surat, rasa dah cukup. Baca 5 muka surat, mula rasa ujub pula, kagum dengan bacaan yang begitu banyak. Riak pula, kan, bila dapat baca 1 juzuk sehari. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, banyak sebenarnya ujian kita apabila membaca Al-Quran. Antara ujian lain ialah kita hanya membaca, tapi di waktu yang sama kita baca silap. Kita tidak memperelok dan memperindahkan bacaan. Kita rasa dah cukup dah ilmu Al-Quran. Dah cukup dah kita belajar dengan beberapa orang guru dah khatam. Lalu kita tidak berusaha lagi untuk meneruskan pembelajaran Al-Quran. Boleh jadi tanpa kita mohon perlindungan daripada Allah, kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan, kita salah faham, kemudian salah beramal. Dan ramai mana orang hanya cukup belajar dan tahsin keindahan bacaan Al-Quran, tapi tidak berusaha untuk hadir majlis-majlis ilmu yang menjelaskan tentang tadabbur Al-Quran. Sebab tuntutan Al-Quran bukan hanya dibaca, tetapi difahami, kemudian dihayati, dan tingkatan paling tinggi adalah diamalkan dengan seluruh isi kandungan Al-Quran. Seluruh, bukan dipilih-pilih mana yang nak beramal, mana tidak, mana yang nak terima, mana yang nak tolak. Perlu seluruh isi kandungan Al-Quran, sebab telah ditegur dan telah ditempelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala golongan yang mengambil Al-Quran sebahagian-sebahagian. Dia ambil apa yang kena dengan dirinya, dia ambil apa yang tidak berlawanan dengan kehendaknya. Jika ada yang belum kena, belum lagi dia nak laksanakan, maka dia tidak mengambil. Maka subhanallah muslimin muslimat, ini antara fitnah besar mereka yang membaca Al-Quran. Kerana itulah Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98 surah yang ke-16, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sesiapa membaca pada waktu pagi, aku berlindung daripada syaitan yang terkutuk. Dia dilindungi daripada Allah dengan syaitan tersebut. Muslimin muslimat. Jadi alhamdulillah, bacaan alamat surat dimulakan dengan a'udzubillahi samiil alimi minasyaitanir rajim. Dan aku mohon perlindungan daripada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. Mudah-mudahan Allah menghantar para malaikatnya untuk merejam syaitan yang ada bersama dengan kita. Manakala kelebihan suratul Fatihah, dalam susunan alamat surat ini kita telah sebut banyak kali, sehingga Nabi SAW menyebutkan kehebatan Al-Fatihah ini. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, telah turun kepadaku surah yang tidak ada setara dengannya, sama ada di dalam Taurat, Zabur dan Injil, bahkan di dalam Al-Quran sendiri, iaitu Sab'ul Masani, 7 surah yang diulang-ulang. Muslimin muslimat, 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat inilah yang sentiasa kita ulang setiap hari di dalam bacaan solat setiap rakaat. Kalau kita hanya solat, kalau kita hanya beramal dengan solat fardu, maka sekurang-kurangnya 17 kali kita telah mengulang bacaan suratul Fatihah. Dan jika kita merujuk hadis Nabi yang lain, suratul Fatihah setiap ayatnya ada jawapan daripada Allah. Daripada ayat yang pertama lagi, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab. Allah menjawab dengan jawapan yang begitu indah, ada hadisnya. Nanti insya-Allah tim akan berikan. Kemudian bila kita sebut Alhamdulillah bil alamin, Allah menjawab lagi. Sehingga kita mula berdoa dengan doa-doa dalam Al-Fatihah, Allah mendoakan lagi. Kan bagaimana Allah menjawab kepada setiap ayat dalam surah Al-Fatihah. Dan kelebihan surah Fatihah juga disebut dalam hadis berkenaan dengan ia merupakan satu syifa. Surah Fatihah itu sendiri satu syifa. Kalau siapa yang ada sakit,
zahir ataupun batin, gangguan-gangguan sihir dan sebagainya. Beramallah dengan sebanyaknya suratul Fatihah kerana ia juga syifa. Tapi gabungkan terus dengan 3 kul, kerana 3 kul disebut sebagai kul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, al-mu'awwizatain, 2 surah perlindungan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, manakala kita dah membacakan beberapa ayat daripada surah Al-Baqarah, muslimin muslimat, berapa ayat daripada surah Al-Baqarah ini sebenarnya dah sangat-sangat ringan. Sangat-sangat ringan muslimin muslimat. Kepada siapa yang mungkin anak-anak selalu mendapat gangguan, ataupun ada ahli keluarga yang diuji sakit, sihir, santau, ataupun apa jua bentuk lah ya, masalah-masalah mistik kita panggil. Kan ujian-ujian ghaib ni yang tidak kelihatan, yang tidak nampak ni muslimin muslimat. Bacalah Al-Maqsurat ni daripada awal sebab dah lengkap. Maksudnya kalau pun tak dapat nak panggil ustaz untuk merawat, anak sedang meracau, anak sedang histeria lah contohnya, kan, sedang dirasuk. Saya cakap ni betul ni tuan-puan sekalian. Subhanallah, semalam Allah izinkan saya bertemu dengan seorang perukiah, perawat di kalangan ahli keluarga saya sendiri, dan beliau memang ada pengalaman yang cukup baik. Satu pengalaman yang sangat bagus. Subhanallah, sangat baik muslimin muslimat. Ilmunya juga sangat hebat. Nantilah saya akan ceritakan pada tuan-puan sekalian. Tak jauh ni beliau adalah adik saya sendiri, suami kepada adik saya, adik ipar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bacaan yang kita dah baca tadi tu, sampailah ke 3 kul tadi tu, Masya Allah. Selepas Al-Fatihah, kita mula baca 5 ayat terawal surah Al-Baqarah. Kemudian kita sambung membaca apa? Kita baca ayatul kursi. Kemudian kita baca 2 ayat selepas ayatul kursi. Dan kita baca 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Okey, tentang ayat-ayat ini, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut sehingga pagi, iaitu 4 ayat awal surah Al-Baqarah yang kita baca dah 4 ayat awal tu. Kemudian ayatul kursi, 2 ayat selepasnya, dan 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Muslimin muslimat, semua tu sedang elok saja susunan dan amat surat. Memang kalau kita baca maksud, itulah susunan bacaan yang disusun. Kalau kita perhatikan, mula-mula kita baca 5 ayat terawal surah Al-Baqarah. Kemudian kita baca ayatul kursi, iaitu ayat 255 dan surah Al-Baqarah. Kemudian kita baca 2 ayat selepasnya, la ikraha fiddin tu ayat selepasnya. Allah waliyul lazi juga adalah ayat selepasnya, 2 ayat selepas ayatul kursi. Kemudian kita membaca ayat 3 ayat yang terakhir, 284, bermula dengan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sehinggalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Daripada pengalaman adik ipar saya ni, Masya Allah, suami kepada adik saya ni, ada sesetengah tempat beliau pergi rawat. Ada sesetengah beliau sebenarnya ustaz mengajar di sekolah, tetapi kerana kelebihannya boleh merawat, kelebihannya subhanallah yang Allah kurniakan, kami sendiri memang tahulah. Tapi beliau tidak mewawarkan, saya pun tak pernah wawarkan, sebab komitmen beliau dengan anak-anak, dan dia bukan sepenuh masa, tapi dia akan bantulah siapa yang perlukan. Semalam alhamdulillah beliau dengan adik saya datang, jadi banyaklah juga ilmu yang saya dapat. Ada setengah keadaan muslimin muslimat yang berat-berat ya, rawatan yang diperlukan berat, sakitnya sangat teruk sampai dah tak boleh bangun, terlantar, daripada sihat terlantar terus, tak boleh gerak langsung, sampai apa subhanallah, nak buang najis semua dah tak mampu, semua macam orang kata mayat hidup lah, semua orang uruskan, muslimin muslimat. Beliau akan membacakan suratul Baqarah secara penuh daripada awal sampai akhir. Allahu Akbar. Saya tanya berapa kali, saya kata baca habis daripada awal sampai akhir, 2 juzuk lebih tu, dekat 3 juzuk tu, 2 juzuk setengah kan, surah Baqarah kan cik kan. Subhanallah, nak masuk 3 juzuk ke? Saya beliau akan baca sampai habis. Saya kata sampai habis, Masya Allah, Allahu Akbar. Namun muslimin muslimat, sekiranya Masya Allah kita tidak mampu, rumah bising, macam gangguan, pelik, ada macam rasa ada something kan dekat rumah,
Dan beliau sendiri kata, beliau suka lebih kepada mengajar. Bila apa-apa beramallah. Dia kata sebenarnya semua orang boleh rawat sendiri, diri sendiri. Boleh rawat kediaman sendiri. Tak perlu pun bantuan ni. Cuma kena belajar je, kena ada ilmu. Sebab itu kalau kita baca ayat yang disebut ni di dalam hadis Nabi ni, subhanallah, barang siapa membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut sehingga pagi. Bukanlah maksudnya siang syaitan boleh masuk. Muslimin muslimat, gangguan-gangguan bahkan sihir, ahli sihir sekalipun akan melakukan jampi-jampi ataupun sakit-sakit yang melibatkan sihir ini adalah berlaku kebanyakannya, kebiasaannya lebih kuat pada waktu malam. Sebab itu dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mohon perlindungan min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kami mohon perlindungan daripada kejahatan apa yang diciptakan, dan mohon perlindungan daripada malam apabila telah gelap gelita, dan barulah sambung wa min syarri naffatsati fil uqad, dan kami mohon perlindungan daripada kejahatan ahli sihir yang meniup pada bukhul. Muslimin muslimat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kedengkian orang yang melakukan kedengkian. Sebab kebiasaannya orang yang melakukan sihir sehingga jumpa ahli sihir, ataupun dia sendiri belajar buat sihir daripada Google internet, baca-baca ada buhul, dia buat sendiri, adalah orang yang bermula dengan perasaan hasad dengki. Hasad dengki yang menyebabkan seseorang bertindak melampaui batasan syariat, melakukan perbuatan syirik. Muslimin muslimat. Jadi subhanallah, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang membaca, kan, yang pertama 4 ayat daripada surah Al-Baqarah, kemudian ayatul kursi, 2 ayat selepas ayatul kursi, kemudian 3 ayat yang terakhir suratul Baqarah, maka dia tidak akan dapat gangguan. Kalau tengah ada gangguan pun, buka je cari maksurat, terus baca ayat ni berulang kali. Namun baca dengan tenang, bukan dalam keadaan takut-takut. Baca dalam keadaan khusyuk, penuh harap pada Allah. Baca dengan yakin. Yakin bahawasanya tidak ada yang boleh tidak ada yang boleh menghalang, tidak ada yang lebih berkuasa melainkan Allah. Jadi baca tu kena khusyuk dengan rasa yakin. Cuba tarik nafas walaupun dalam keadaan ketakutan dan kebimbangan. Masya Allah. Muslimin muslimat, kalau boleh orang yang sakit itu sendiri baca. Kemudian 3 kul, kita dah kupas banyak kali dah. Fadilat kita dah syarahkan 3 kul ini. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita akan sambung bacaan al-maksurat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Sesungguhnya kami terjaga pada pagi hari dengan kerajaan bumi dan segala isinya. Seluruhnya adalah milik Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kami terjaga pada pagi hari dalam fitrah Islam, dalam kalimah ikhlas, dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam milah yakni ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, sedang dia bukan orang yang musyrik. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Ya Allah, sesungguhnya aku terjaga pada pagi dalam nikmat-Mu, dalam afiat dan keselamatan daripada mara bahaya, dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosaku. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiat-Mu, penjagaan-Mu itu ke atasku di dunia dan juga di akhirat. Muslimin muslimat, zikir ini ataupun doa ini ya Allah, doa ini
subhanallah, adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu doa perlindungan daripada segala mara bahaya dan kesempurnaan nikmat. Ia merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa membaca 3 kali apabila berada pada waktu pagi dan 3 kali apabila waktu petang, adalah berhak ke atas Allah Azza wa Jalla, menyempurnakan, berhak di atas Allah Azza wa Jalla bahawa dia menyempurnakan nikmatnya ke atas orang itu. Muslimin muslimat, kita baca 3 kali zikir ini, doa ini yang kita baca dah tadi tu, Allah akan menyempurnakan nikmatnya ke atas kita. Begitu juga apabila kita membacakan 2 zikir daripada awal tadi, semuanya itu ada. Yang pertama asbahna wa asbahal mulku lillah, kemudian asbahna ala fitratil Islam. Kedua itu bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahu Akbar. Ya Allah, tidaklah aku pada waktu pagi dengan nikmat apa yang aku peroleh dan diperoleh seseorang antara makhlukmu daripadamu yang esa dan tidak bersekutu. Bagimu segala puji dan syukur. Muslimin muslimat, zikir ini Masya Allah, Allahu Akbar, adalah satu zikir yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr, maka sesungguhnya dia telah menunaikan syukur pada siang harinya, dan pada siapa yang membaca pada petang ataupun pada malam hari, maka dia telah menunaikan syukur pada sepanjang malam tersebut. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Maksud daripada zikir ini ialah, Ya Allah, pada waktu pagi, baca petang pula ya, dengan nikmat apa yang telah aku peroleh dan diperolehi di antara kami. Maksudnya kita sebut min ni'matin au bi ahadin. Subhanallah, sesungguhnya kita ni bangun pagi ni dengan segala nikmat yang Allah berikan. Dan au bi ahadin, atau daripada setiap min khalqik, setiap ciptaanmu, setiap makhlukmu. Faminka, maksudnya kita mengakui apa? Ya Allah, Allahumma, Ya Allah, asbaha bi, sesungguhnya aku berpagi dengan segala nikmatmu, dan seluruh makhlukmu mendapat nikmat daripadamu wahdaka la syari'a, satu-satunya, daripadamu satu-satunya ya Allah, la syarika lak, tiada sekutu, tak ada siapa yang beri nikmat kepadaku dan kepada sekalian makhlukmu. Falakal hamdu walakal syukr, bagimu segala pujian, bagimu segala kesyukuran. Kalau kita sebut ni pada waktu pagi ni, muslimin muslimat, kita umpama telah menunaikan hak Allah untuk kita bersyukur kepadanya. Kita telah menunaikan kewajipan kita untuk bersyukur pada Allah, walaupun kita baru nak tempuh hari ni. Belum tempuh lagi, tapi dah syukur awal-awal lagi. Ibaratnya kita kan, terima kasih awal-awal pada suami, bang, saya nak terima kasih awal-awal pada awak ni. Suami kata, alah belum lagi kan, tak apalah, saya nak awal-awal dah terima kasih dah ni. Sebab awak nak ajak, nak bawa kita semua pergi bercuti ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Macam tu kan. Suami ajak pergi shopping. Makasih bang. Awal-awal lagi nak ucap makasih ya. Awak nak bawa saya pergi shopping ni. Suami pun jawab, alah tak shopping pun lagi ni, tak pergi lagi ni, cepatnya terima kasih. Macam tu. Kita ucap kalimah ni, Nabi SAW sebut sesungguhnya dia telah menunaikan syukur pada harinya itu. Dan barang siapa yang membaca itu pada waktu petang, tak sempat petang, terlupa petang, malam, maghrib pun boleh, maka sesungguhnya dia telah menunaikan syukur pada malamnya itu. Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan kekuasaanmu dan kebesaran kerajaanmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan aku redha Allah sebagai Tuhanku,
Islam sebagai agama dan cara hidupku, dan aku redha bahawa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وعض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. سبحان الله. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar, Tabarakallah. Alhamdulillah kita selesai membacakan Al-Maksurat kepada tuan-puan, sahabat-sahabat semua, kepada diri saya sendiri, encik suami, tuan-puan sekalian, harap dapat bersabar. Saya juga bersabar sebenarnya dalam proses ulang-ulang syarah, ulang-ulang penjelasan. Sabar. Kalau tak sabar tak ulang. Muslimin muslimat, saya pun nampak anda pun sabar je bila time saya ulang balik. Sebab apa? Masya Allah, ada yang baru masuk. Saya nampak Ustazah duk baca apa ni, Ustazah baca apa ni, ni duk baca apa, ni zikir apa. Ada je yang baru masuk. Kepada yang baru masuk dan baru saja jumpa, saya baru tahu Ustazah ni buat live pagi. Ya, setiap hari ada yang macam tu. Kita baru baca Al-Maksurat. Al-Maksurat ni himpunan doa, zikir daripada Al-Quran dan hadis Nabi yang disusun oleh Imam Hasan Al-Banna. Siapa Imam Hasan Al-Banna? Ulama besar dan juga pengasas kepada gerakan Ikhwanul Muslimin. Apa itu gerakan Ikhwanul Muslimin? Itu kalian kena Google, kena baca, kena cari. Cari saja Imam Hasan Al-Banna. Bacaan ini masyhur, dibaca seluruh dunia. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya kaedahnya adalah kita bukan baca direct. Kita baca
kemudian kita terjemah dan kita syarah. Mana sumber dalilnya, mana hadisnya, mana penjelasannya. Subhanallah, supaya kita lebih menghayati. Daripada penghayatan, kita mula merasai kemanisan membacanya. Kemudian kita akan mampu istiqamah. Barulah dapat istiqamah. Tadi tu saya pilih beberapa ayat saja untuk disyarah semula secara ringkas. Saya minta tuan-puan yang baru hadir, tolong dengar semula, terutamanya daripada minggu lepas, hari Isnin. Kita baru je start bacaan Al-Maqsurat dan juga Zikir Rahmat. Kita namakan Zikir Rahmat. Baru bermula Isnin minggu lepas. Maksudnya, kalau sampai hari ini, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, hari ini Khamis ya. Hari ini Khamis. Maksudnya dah 11 hari dah, Alhamdulillah. Kita punya cabaran, kita nak habiskan 40 hari berturut-turut. 40 hari non-stop. By hook, by crook. Walaupun macam mana saya duduk outstation ke, mungkin ada pergi ke luar negara ke, pagi tu pukul 6.30 kita akan mula. Lepas 40 hari, kita sambung lagi 100 hari. InsyaAllah selepas itu dah jadi sebati dalam diri, kita tak akan tinggal lagi. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian, Al-Maqsurah ni untuk memudahkan kita beramal. Sebab cetakannya memang ada di mana-mana saja. Anda pergi kedai buku, kedai kitab, kebanyakannya Al-Maqsurah ada. Pergi di dalam masjid pun kebanyakan salinan Maqsurah ada. Buka Google ke apa, senang nak beramal. Jangan ragu-ragu sebab ia daripada sumber-sumber dalil yang diyakini. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tadi tu kan separuh jalan, lepas tu saya terus baca tanpa terjemahan dan tanpa syarah. Sebab apa muslimat? Masa tu berjalan dengan sangat laju. Pukul 9.30 saya ada ceramah lain pula. So, untuk kuliah kita hari ni paling lambat pun kena habis pukul 8.30. Paling lambat pun 8.30 kita kena habiskan. Kita akan sambung berkenaan dengan hadis yang kita bicarakan semalam. Kan kita dah janjikan kita akan ceritakan tentang siapakah Ibnu Abbas, kan, tentang latar belakang beliau, dan saya akan menuliskan doa yang Nabi SAW doakan untuk Ibnu Abbas. Masya Allah, Allahu Akbar. Doa itu sangat bagus untuk kita doakan diri sendiri dan doakan terutamanya untuk anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Seperti biasa, kita akan sama-sama menghabiskan zikir rahmat. Kita sebut zikir rahmat. Sebelum ini kita ada cadangan zikir syurga, tapi akhirnya saya rasa kita boleh namakannya zikir rahmat. Sebab terlalu besar rahmat Allah melalui zikir ini. Dengan rahmat Allah kita akan dapat semua yang kita perlu, apa yang kita mahu dan apa yang kita tidak tahu. Banyak yang kita tidak tahu ni, apa yang kita mahu kita tak tahu. Apa yang kita perlu lagi kita tak tahu. Tapi Allah paling tahu. Jadi zikir rahmat kita bagi nama. Kan saya cerita pasal adik saya tu. Semalam adik saya Aisyah, suami dia Ustaz Syukri. Adik ipar saya Ustaz Syukri. Subhanallah. Beliau ustaz mengajar di sebuah sekolah lah. Dua-duanya di Kuang, Sungai Buloh, Selangor. Beliau bukanlah buat rawatan syifa ini, rawatan ruqyah ini sepenuh masa. Tapi bila orang minta tolong, beliau pergi. Namun beliau ni seorang yang alim, sangat kuat membaca. Saya memang kalah lah. Walaupun beliau ceramah bukanlah macam saya ya, ceramah di surau-surau di masjid sekitar, tapi dia punya suka sangat membaca dan mengkaji tu sangat dahsyat. Sampai lewat malam duk baca kitab. Beli kitab, baca kulit ke kulit. Saya pun selut, saya pun tak mampu macam tu. Hadam memang dari sudut keilmuan tu orang yang alim lah. Masya Allah, saya sendiri segan dengan beliau. Ini adik ipar saya ni, adik ipar muda daripada saya, Masya Allah. Semalam beliau ada datang, jadi kita pun yelah, ambil kesempatan lah belajar subhanallah sekian-sekian. Lepas tu kan, saya pun tanya, saya kata macam mana ya dengan bab sihir sekarang, sihir begitu banyak. Tuan-puan sekalian, sebenarnya zaman sekarang sihir lagi mudah. Tak perlu tak perlu jumpa apa? Tok-tok bomoh dah sekarang ni. Tak perlu cari ahli sihir. Tok-tok bomoh. Tuan-puan, tapi saya cakap ni bukan jadi dapat idea pula ya. Sebab benda ni memang bagi orang-orang yang mencari, memang dia jumpa. Sihir ni, mantra-mantra ni yang untuk apa ni, mantra-mantra
kita panggil untuk memuja-muja syaitan iblis ni, jin-jin kafir ni, tuan-puan sekalian, sebenarnya boleh dicari melalui internet saja. Google jumpalah mantra tu. Baca-baca, test, jadi je. Sungguhlah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi je. Baca-baca jadi. Sebab itu kadang orang test-test, tuan-puan sekalian. Masya Allah, ada orang tu kena tak pasal-pasal sebab orang nak test ilmu. Dia berjumpa mantra, dia nak test. Lepas tu dia baca, buat seperti mana suruh A, B, C, D tu. Lepas tu buat orang ni, test-test, orang tu pun sakit. Orang tu pun pengsan. Orang tu pun mengacau. Orang tu pun muntah-muntah darah dan sebagainya. Astaghfirullahaladzim. Jadi dia ceritalah, dia kata pengalaman dia setakat ni, bantu-bantu ubat-ubat ni, dia kata, kadang benda remeh je, bergaduh benda remeh. Kan? Bergaduh sebab isu rumah sewa. Kan? Tempat duduk dalam pejabat. Kan? Dengki di pejabat. Kedengkian di pejabat sangat dahsyat. Dengki yang ni selalu bos raikan. Hari-hari macam bos puji, iktiraf. Ni bagus. Contoh macam dia ni. Kan? Dah dipuji-puji oleh bos. Ada yang betul-betul marah, rasa hati geram. Dia buat sihir. Perempuan sekian terus sakit, terlantar, tak nak pergi kerja, meracau. Prestasi menurun, asyik gangguan, jadi kemurungan. Macam-macam lah tuan-puan sekalian. Begitu juga dia cerita hari ni, yang banyak juga yang dipanggil adalah ibu bapa. Ibu bapa yang panggil anak-anak yang sakit. Anak sekolah menengah terutamanya. Sekolah rendah jarang, sekolah menengah. Nak bunuh diri, dah ambil gunting, kan bawa masuk tandas, nak cucuk diri sendiri, dah ambil pisau, dah torem, macam-macam lah. Kan, hilang kawalan diri tuan-puan sekalian. Kemudian, yang bagusnya, subhanallah, ustaz ni, adik ipar saya ni, dia sebut macam ni, dia kata, bila kes anak-anak remaja, tuan-puan sekalian, bila kes anak-anak remaja, Masya Allah, biasanya melibatkan tekanan sebab anak-anak ni tidak meluah perasaan. Contoh dia kata ada kes tu bila dia pergi, anak ni duduk dalam tandas dengan bawa gunting. Mak ayah duk pujuk-pujuk, keluarlah, tolonglah, jangan macam ni. Sebab anaknya tak pernah tunjuk perlakuan yang pelik-pelik. Maksudnya anak ni anak yang baik, senyap, lembut, tak menjawab. Bukan anak yang kasar, bukan anak yang liar, bukan anak yang degil. Tapi tak tahu kenapa sejak akhir-akhir tu meracau, kan, bercakap seorang, meracau macam hilang, tak sedar diri lah, macam tu. Lepas tu bila teruk ni, sampai anak ni tak nak keluar tandas dah berapa lama, dengan bawa gunting bersama ni, Masya Allah, mak ayah dah risau, panggil lah adik ipar ni. Bila panggil, adik ni pun baca sekian. Lepas tu si adik ni pun, ustaz ni, adik saya ni kata, pujuk anak tu untuk luahlah apa yang kamu rasa, luahkan perasaan kamu tu, mari keluar. Okay, dia dah baca sekian-sekian kan. Sebenarnya baca tu adalah sebenarnya lebih banyak kepada gangguan lah, bisikan-bisikan syaitan yang mengganggu anak ni. Lepas tu tak lama anak tu keluar, alhamdulillah keluar daripada tandas bilik air. Lepas tu adik saya ni cuma cakap macam ni. Dia kata macam ni, kamu kena luah pada mak ayah. Luahkan perasaan tu. Luahkan apa yang terkandung dalam hati tu. Apa bebanan tu. Jangan pendam. Kamu kena luah. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu adik saya balik. Tak lama tu ibu bapa ni hubungi balik adik saya. Dia cerita alhamdulillah. Lepas ustaz balik, dia kata anak kami ni luah semua apa yang dirasakan. Luah apa semua yang dia rasa. Antaranya adalah dia ni anak sulung. Dia rasa dah lama sejak adik-adik mula lahir, mak ayah dah mula tak beri perhatian, mak ayah macam kurang sayang. Rupanya sama ni dia pendam perasaan tu. Sebenarnya mak ayah bukan sengaja. Dah dapat adik, jadi beri perhatian lah pada adik kan. Dah dapat adik, dah dapat anak kecil, jadi terpaksa beri perhatian. Terlupa yang anak sulung ni memendam rasa. Duk tengok kan, mak asyik dukung, cium, sayang-sayang adik. Dia pula kena marah dah.
Tolong sikit ni. Ni kena suruh-suruh, kena buat itu, buat ini. Sampailah benda tu rupanya dipendam daripada kecil sampai dia dah sekolah menengah. Kedua, subhanallah, yang jadikan anak ni kemurungan dan sebagainya. Subhanallah, anak ni dia minat sains, aliran sains. Tapi mak ayah ni suruh juga ambil aliran agama. Jadi suruh ambil dua-dua. Kan? Sekolah agama dan juga masuk aliran sains. Jadi subjek tu berat. Anak ni tak nak ambil subjek-subjek agama ni. Sebab itulah dia pendam. Dia anak yang baik, tak menjawab, bukannya degil, bukan liar. Dia pendam tu. Akhirnya dengan menangis-nangis, mak ayah terus tukarkan sekolah, masuk aliran sains sahaja. Lepas tu terus mula bagi perhatian semula, anaknya tu sihat, ceria kembali. Subhanallah. Maka Masya Allah, yang bagusnya, macam adik saya ni, adik kami ni, Masya Allah, bila dia merawat, dia kata mula-mula kena kenal pasti dulu sama ada sakit tu perlukan doktor ataupun sebenarnya untuk cukup dengan ruqyah. Sebab itulah dia gabungkan. Dia kata anak ni tertekan ni, ada benda yang dia pendam ni. Bila dia dah pendam, tak bercerita, tak luah, dan ibu bapa pula tak beri peluang untuk anak-anak luah perasaan, ibu bapa pula tak beri peluang untuk anak ni meluah bercerita. Mak ayah zaman sekarang kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak nak pun duduk dengan anak, peluk-peluk, gosok-gosok. Ceritalah apa-apa, kongsilah apa bimbang dalam hati tu. Anak tu baru cakap sikit, mak tahu apa yang terbaik untuk kamu. Mak lebih berpengalaman. Kamu kena dengar apa cakap mak. Tuan-puan sekalian, tak boleh dah zaman sekarang. Sangat bahaya. Sangat bahaya tuan-puan sekalian. Kita kena dengar juga cakap anak. Kita dengar juga luahan anak tu. Sekali-sekala kena ambil masa. Sebulan sekali ke kan. Tanya dia kat sekolah macam mana. Mungkin dia ada pendam tu dekat sekolah tu. Dia pendam. Mungkin dia kena bully. Saya sebut ya, muslimin-muslimat, kami pernah pindah anak sebab kena bully ya. Tak ada sebab lain. Sebab tu anak tu kerat juga pindah. Mula-mula okey lagi, lama-lama makin teruk sebab anak kita memang tak lawan. Saya pun tak pernah ajak anak lawan. Subhanallah. Bila dah dengar, bila nampak dia macam tak seronok nak pergi sekolah, dia makin diam. Saya kata pindah sekolah lah ya. Pindah. Masya Allah. Saya bukan, walaupun anak lelaki tuan-puan sekalian, saya tak ambil mudah kalau bab kes bully. Saya takkan ambil mudah. Masya Allah. Bukan semua orang mampu hadapi bully ya. Bukan semua anak-anak mampu ya hadapi pembulian di sekolah ya. Masya Allah. Macam anak saya kan. Anak saya cerita macam ni. Saya pun susah hati. Anak saya sekarang, dia tak kena bully. Alhamdulillah. Dah pindah sekolah lain ni, dia dah tak kena. Tapi ada seorang kawan dia, orang India Muslim. Jadi bila India Muslim ni, Masya Allah, bila India Muslim ni anak saya yang darjah berapa ni ya, darjah. Yang kecil lagi darjah. Bila India, kulit kan hitam, kulit gelap. Jadi kawan-kawan ni, alah budak-budak lelaki kan sama lelaki. Selalulah ejek kawan ni. Hitam, ada lagi lah dengan panggilan-panggilan. Lepas tu, badan dia berbaung sikit. Lepas tu kan, kena ejek. Nak muntah lah. Busuk. Kena ejek macam mana ya? Anak saya balik cerita pada saya. Dia kata, sebab hari tu saya tanya. Minggu lepas saya tanya. Kemarin dulu ke saya tanya. Ada kena bully ke? Kat sekolah macam mana? Okey tak? Ada kena bully? Ada kena kata? Oh, tak ada. Dia kata, tak ada. Dia dah tak kena, dia kata. Tapi kesian kawan dia ni. Kesian. Lepas tu, bila dia cerita-cerita, saya kata, lepas tu, buat macam mana? Buat macam mana pada kawan? Lepas tu anak saya sebutlah, saya tak sebut nama anak ni, saya nak elakkan ya. Subhanallah. Jadi sebab anak saya cakap dengan saya, tak bahasakan saya, dia bahasakan nama. Dia kata, jadi saya selalu temanlah dia, selalu dengan dia. Memanglah ada baung sikit, tapi saya tahan nafas. Dia kata, saya tahanlah, mungkinlah sebab dia kuat berpeluh. Lepas tu saya akan lepas tu bagi tak semangat pada kawan tu. Nampak dia sedih tak? Pernah tak tanya apa perasaan dia bila kena ejek, kena bully tu? Kan, kena bully sebab yelah India Muslim, kulit gelap apa, budak-budak lelaki mengata tu, bully tu, kata-kata tu memang dahsyat lah. Dia kata sama macam saya kena bully dulu, perasaan.
rasa kat sini, rasa kat sini. Saya tanya soalan ni, pernah tengok tak kawan tu menangis? Tak, dia kata dia cuma sakit dekat sini. Sakit dekat sini. Bila kena bully, rasa sakit dekat sini. Saya pun tanya, sakit dekat sini? Lepas tu anak saya pun jawab, ya, saya pun sama. Kalau saya kena bully dulu, saya sakit dekat sini. Saya rasa macam menarik pula bila saya dengar. Kenapa sakit kat sini? Kenapa tak sakit dekat dada ke sebab sakit hati? Dia kata, Umi, kalau kita kena bully, kita rasa nak nangis. Tapi sebab kalau kita nangis, kita lagi kena ejek, kita lagi kena bully. Jadi, bila nak nangis, kita tahan. Bila tahan tu, dia jadi tersekat dekat sini. Nak nangis tu tersekat dekat sini. Itu yang sakit kat leher. Jadi anak saya kata, saya tanya kawan saya tu, sakit tak kat sini? Sama dia kata. Saya kata, ya Allah, macam tu ke budak-budak? Rasa sakit kat sini. Maksudnya dia nak nangis, kena ejek. Dia tahan tu, terasa dekat leher ni, tersekat. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kata, macam ni lah. Contoh anak saya, Abdullah. Anak saya tak ada nama Abdullah, saya kata Abdullah. Abdullah kena bagi kekuatan pada kawan tu. Abdullah katalah, sabar, macam tu. Saya tanya, Abdullah cakap apa bila dia kena bully? Abdullah tak erti lah nak cakap sabar. Abdullah cuma kata, buat tak tahu je. Apa dia orang cakap, buat tak dengar. Buat tak tahu, buat tak dengar. Macam tu. Jadi, mangsa yang pernah kena bully, dia pun faham perasaan orang yang kena bully. Tuan-puan dimati Allah sekalian, samalah juga dengan adik ipar saya yang merawat ni. Ramai sebenarnya sakit-sakit anxiety, tekanan jiwa, tekanan perasaan, kemurungan, bercampur. Mudah sangat bercampur dengan gangguan. Bila dah sakit-sakit macam ni, tekanan-tekanan perasaan ni, mudah gangguan. Ditambah pula gangguan jin syaitan yang bisik-bisik sampai hilang kawalan diri, tuan-puan sekalian. Sebab itulah bila kita dengar bab pembulian anak-anak kita, jangan ambil remeh. Perlu ambil tindakan. Sama ada anda perlu bertemu dengan guru, cakap elok-elok. Sebab kita tak nak gaduh ni dengan anak ni, anak orang lain, tak tahu anak siapa ni. Tuan-puan sekalian, bukan pergi terus bagi warning pada anak tu. Dan yang kedua, kena support anak kita. Beri semangat. Cakap sekian-sekian. Ya, macam anak kami pun ada yang berkulit gelap contohnya. Kena bully dengan kawan-kawan. Bila ambil gambar, kawan-kawan kata, kau tak payah masuk dalam gambar. Kau ada pun, ada ke tak ada, sama je. Ada ke tak ada, sama je, tak nampak. Dalam gambar tak nampak sebab gelap. Balik nangis, sedih cerita kan. Subhanallah, bukan tahap tu, ada tahap-tahap yang lain. Nak katanya, tuan-puan sekalian, tak kira di mana, tak kira lah sekolah macam mana. Sebab apa? Bukan salah sekolah, bukan salah guru. Ini mungkin ya, di rumah pun anak ni kena bully. Kemungkinan lah ya, tanpa sedar ibu bapa membuli anak-anak. Kan? Dengan perkataan-perkataan ejek. Sebab sungguh ramai lagi ibu bapa hari ni, dia guna pendekatan mengejek anak dalam menegur dan mendidik. Pengotornya ni, memang pengotor ni. Pengotor. Lama anak tu pun mudah menyebut perkataan-perkataan labeling macam tu. Subhanallah, kita boleh sebut ini kotor, janganlah jadi kotor. Bersihlah, kan kotor tu kan tak bagus syaitan. Tapi bila sebut pengotor, itu kan judge, itu terus hukum, itu terus label. Pengotor, sedih perit kalau sebut pengotor. Tu macam memang kotor je selalu. Subhanallah, padahal ada waktu dia bersih, ada waktu dia sekian-sekian. Kadang-kadang tu tuan-puan sekalian, daripada rumah pembuli ni ada tekanan, dia lepaskan tekanan sebab dia tahu dia kena teruk dan dia sedih berada di rumah, dia pendam apa yang dia kena dengan ibu bapa dia. Akhirnya dekat sekolah dia lepaskan perasaan tu, dia nak orang lain rasa juga apa yang dia rasa. Dia puas bila orang lain pun rasa. Sebab apa? Dia dah kena. Na'udzubillahi min zalik. Saya nak share apa tuan-puan sekalian, muslimin muslimat, Allahu Akbar. Semalam bila saya tanya pada adik ipar saya ni, ustaz ni, Masya Allah perawat ni, dia kata, saya tanya macam mana sekarang ni kan banyak tekanan-tekanan, banyak ni
banyak macam-macam lah kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kehidupan hari ini memang penuh dengan tekanan. Bukan ibu bapa je, anak-anak pun banyak tekanan tu apa sekalian, di sekolah, dengan kawan-kawan dia, di rumah kan. Subhanallah, kita pula tak ada masa untuk mendengar. Lepas tu berkenaan dengan sihir contohnya. Yang menariknya, subhanallah, bertepatan sangat. Beliau sebenarnya tak tahu. Beliau tak sempat pun nak ikuti yang kita dah buat bacaan pagi-pagi ni. Masya Allah. Lepas tu, dia pun sebut zikir yang antara yang terbaik. Dia kata zikir itulah baca 100 kali sehari. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, beliau sebut tu semalam. Saya kata, ya Allah, saya panggil dia nama je lah kan. Nama dia Ustaz Syukri. Saya kata, Syukri, tahu tak sekarang ni Kak Asma pagi-pagi buat bacaan ni 100 kali ni. Dia kata, oh ya ke? Dia kata, molek lah, molek. Dia kata, molek lah Kak Asma buat tu. Yelah, saya kakak ipar kan. Molek lah buat, molek. Supaya ramai masyarakat kita mula beramal. Dia kata, zikir tu memang hebat. Zikir itu zikir yang kalau orang sihir, insya-Allah boleh sembuh. Dan zikir itu zikir yang kuat untuk membina benteng daripada sihir. Benteng yang kuat daripada sihir, penyakit ain, kan? Benteng daripada santau, samalah tu, gangguan-gangguan. Insya-Allah boleh menyembuh dan merawat juga tekanan-tekanan jiwa, tuan-puan sekalian. Dan kita nak baca ni zikir kita ni. Kita panggil zikir rahmat kan. Kita duk fikir minggu lepas nak bagi nama zikir apa. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Setelah semalam tu sebenarnya tak dirancang, Masya Allah. Beliau sebut tu, saya kata ya Allah, semakin yakinlah untuk kita beramal. Memang dah yakin. Tapi bila seorang perawat daripada pengalaman dia kata, bila saya kata apa amalan pendinding yang kuat, dia kata zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah 100 kali. Yang tu dia dapati daripada banyak kitab-kitab kan, daripada guru-guru yang dia belajar bab ruqyah, bab beramal semua ni. InsyaAllah lah banyaklah bila diamalkan cara istiqamah, banyak sakit-sakit yang dilihat dan tak dapat dilihat kan. Banyak perkara-perkara yang kita tak tahu bagaimana nak selesaikan, Allah bagi jalan keluar. Okey, saya bacakan hadis Nabi yang sahih. Ini hadis yang sahih muslimin muslimat, jadi tidak ada keraguan untuk kita beramal dengannya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari. Yang terbaik bacalah waktu pagi-pagi, dah habiskan terus 1 kali. Maka Allah berikan kepadanya, Allah mengurniakannya pahala ganjaran umpama membebaskan 10 orang hamba dan diberikan 100 kebaikan dalam setiap hari itu, dan dilindungi daripada 100 keburukan, dan dilindungi Allah dan mendapat perlindungan daripada Allah daripada gangguan jin, syaitan dan iblis. Muslimin muslimat, dan Nabi menyadahi hadis tersebut dengan tidak ada yang lebih baik amalan seseorang itu daripada membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Maksudnya kita dituntut sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Sebaiknya kita baca pada pagi hari. Jika mampu, baca lebih banyak. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Kita jemput Encik Suami untuk bersama-sama membacakan zikir ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sihat walafiat. Dah 2 hari dah demam. Demamnya bila malam panas, saya pun tak lena tidur. Panas, Masya Allah. Tapi bila siang ni beliau gagahkan diri. Tapi bila malam betul-betul panas. Masya Allah. Dapat sikit lagi. Okey, Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita sama-sama akan membacakan zikir ini. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan menambah-nambah kecintaan, menambah-nambah istiqamah kita untuk beramal dengan zikir rahmat ini. Tadi kan dalam hadis tu Nabi sebut umpama membebaskan 10 orang hamba. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka Allah, dan dia selamat daripada api neraka Allah.
Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita dah kupas, dah syarah banyak dah tentang kelebihan zikir ini daripada minggu lepas, bahkan daripada awal-awal kuliah Riyadhus Shalihin lagi. Kita hari ni kuliah Riyadhus Shalihin ni siri yang ke-189 ke 190. Hari ini adalah kuliah kita yang ke siri 189. Kita dah setahun setengah dah buat kuliah Riyadhus Shalihin ni. Jadi siapa yang mungkin tertanya-tanya, anda nak dengar daripada awal siri yang pertama, anda boleh buka YouTube rasmi Ustazah Asma Harun channel. Okey, ini sebenarnya laman rasmi Ustazah Asma Harun. Banyaklah juga ya. YouTube channel Ustazah Asma Harun channel. Boleh subscribe ya. Sebab semua kuliah Riyadhus Shalihin tak apa. Semua kuliah Riyadhus Shalihin memang ada dalam channel kita. Dalam YouTube lengkap. Okey, seterusnya ada dalam Instagram, FB page, Twitter, semua nama sama. Instagram, FB page, Twitter Ustazah Asma Harun. Okey, tapi dia tak update ni. TikTok tak ada ni. TikTok pun Ustazah Asma Harun. TikTok pun Ustazah Asma Harun. Instagram, FB page, Twitter semuanya Ustazah Asma Harun. Channel Telegram Ustazah Asma Harun Official. Channel Telegram Ustazah Asma Harun Official. Kemudian kita ada Shopee. Itu untuk rangkaian bisnes lah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, boleh pergi ke YouTube rasmi lah kalau nak dengar daripada awal. YouTube rasmi memang kita upload semua kuliah Riyadhus Shalihin. Jadi berkenaan dengan zikir ini, kita dah syarah panjang lebar. Yang tadi tu simple je tu. Kalau syarah panjang lebar, kita pergi kepada setiap perkataan dalam zikir tu. La ilaha illallah, apa dalil-dalilnya, apa fadilatnya, apa yang Nabi sebut. Kemudian wahdahu la syarikalah, apa dia. Lahul mulku wa lahul hamdu, apa dia. Setiap patah tu kita syarah dah. Wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir pun kita dah syarah. Pagi ni kita terus baca ya, muslimin-muslimat, insya-Allah. Okey, silakan kepada Encik Suami untuk memimpin. Kita akan baca zikir rahmat ini sebanyak 100 kali. Subhanallah, saya pun mohon izin sekejap untuk ambil tenaga. Masya-Allah. Dia energi tu jadi low. Saya pun akan baca sama-sama. Tapi Encik Suami akan memimpin. Lepas tu kami gilir. Encik mula dulu 50, saya 50. Tapi saya baca juga di sebalik tabir ni. Masya-Allah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada zikir ini, InsyaAllah sama-sama kita mendapat manfaat lah. InsyaAllah semua dah semua telah diberi penerangan oleh Ustazah tentang kelebihan ini, dan insya-Allah kita sama-sama dapat manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Subhanallah, dah 50. Masya Allah, Alhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan daripada zikir yang sama-sama kita baca sebanyak 100 kali yang kita namakan zikir rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengurniakan kepada kita 100 kebaikan, dilindungi daripada 100 keburukan, dan Allah berikan kita kebebasan, pembebasan. Allah akan bebaskan seluruh anggota badan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan melindungi kita daripada gangguan jin syaitan, iblis, jin kafir, subhanallah, gangguan sihir, penyakit-penyakit ain, kan, zahir dan batin yang kita tidak dapat lihat, ya Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah sampai akhir hayat, sehingga saat lafaz, sehingga akhir hayat kita, sehingga saat kita hendak meninggal dunia, sehingga saat kita hembuskan nafas yang terakhir, kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Kalau kita dapat baca penuh lagi indah, sebab kita dah jatuh cinta dengan kalimah ini. Sebagaimana yang disebutkan, kita akan mati dengan apa yang kita cintai. Kita akan mati sebagaimana kita hidup. Kita akan mati dengan apa yang kita cintai. Jika kita benar-benar mencintai zikir ini, mudah-mudahan pada saat akhir nanti kita dapat ucap La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka mudah-mudahan saat akhir kita, Allah akan memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Dengan panggilan apa, muslimin muslimat? Ya A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha dengan Allah dan Allah redha denganmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku yang saleh, hamba-hambaku yang bertakwa, yang beriman, dan masuklah ke dalam syurgaku. Muslimin muslimat, syurga itu milik Allah. Allah lah yang berhak untuk menjemput siapa yang dia mahu. Maka tuan-puan sekalian, kita tahu Nabi SAW bersabda, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya kalimah la ilaha illallah, akhir kalimahnya saat mati dapat sebut la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk syurga. Dan panggilan saat-saat sakaratul maut yang kita harapkan adalah panggilan dalam firman Allah tadi, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu kepadaku, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu redha dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah.
Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, lebih kurang dalam 4.2 dengan 3.3, 4, 5, 6, 7.5K yang berada hadapan saya ni. Sebagaimana yang kita sebutkan semalam, Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang tanya Ustazah macam mana tak Zara Iskandar selalu bagi support, kasih yang bagi gift tanpa henti di TikTok, yang bagi star hari ni pun banyak juga, sentiasa 10,000 ke atas saja star, Alhamdulillah. Ada yang tanya Ustazah macam mana, ada nak tegur anak ke, tegur suami ke, tegur isteri, tak tahulah tadi tu, tapi tak nak diterima. Subhanallah, ditegur tak nak diterima, diajak tak mahu, ditolak dan sebagainya. Macam mana nak buat? Saya sebut beginilah, kita dah banyak share dah tip-tip, doa-doa macam-macam lah kan, kata-kata semangat. Cuma sekarang ni kita dalam fasa istiqamah dengan zikir ni. Tuan-puan sekalian, baca zikir tu 100 kali. Bila sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu, masa tu cubalah bayangkan orang yang kita harapkan dapat hidayah tu, orang yang kita harapkan berubah tu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Kita niatkan Allah maha berkuasa mengubah hamba itu, hamba Allah itu. Dialah maha berkuasa memberi hidayah, dialah maha berkuasa menyelesaikan masalah kita. Bayangkanlah kan, bayangkan masalah-masalah, ujian-ujian, apa yang kita nak Allah bantu kita. Masya Allah, tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan cari saya untuk ngadu masalah, sekali dua okey lagi, banyak-banyak kali saya pun tak larat nak dengar. Saya pun mungkin angkat kaki, cuba cari helah lah. Subhanallah. Kita kalau cerita dekat suami pun, kan benda yang sama, ulang kali suami pun dah tak larat dengar. Dia pun lama-lama marah jugalah kat kita. Boleh jadi ya. Dah lah tu, dah serabut dah saya. Tak ada cerita lain. Contoh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya Sami' yang maha mendengar. Ya Basir yang maha melihat. Allah ya Hasib yang maha menghitung. Allah ya Syahid maha menyaksikan. Allah ya Halim yang maha lemah lembut. Allah ya Rauf yang maha belas kasihan pada kita, tuan-puan sekalian. Kita ngadu pada Allah pagi sampai malam, non-stop pun Allah sangat suka. Non-stop mengadu. Ya Allah, pagi sampai ke malam tak berhenti duk mengadu. Ya Allah, aku penat lah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tak tahulah macam mana. Ya Allah, suamiku ni ya Allah, Engkau pun maha melihatkan bagaimana suamiku melayangku ya Allah. Ya Allah, tolonglah kasihaniku ya Allah. Aku nak juga suami yang baik, suami penyayang, suami lemah lembut. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah, jadilah ya Allah suamiku ni macam ni. Ya Allah, tengoklah anak-anakku, Engkau maha melihatkan ya Allah. Aku yakin ya Allah Engkau melihat. Memang aku lemah ya Allah. Bercakap dengan Allah, bercakap. Tapi kadang rasa aku tu kasar kan, boleh sebut saya. Ya Allah, saya lemah ya Allah. Saya tak ada ilmu ya Allah. Ya Allah, Engkau maha melihatkan ya Allah, saya jahil. Dulu saya tak didik anak betul-betul. Sekarang saya menyesal ya Allah. Anak dah besar dah, anak menjawab ya Allah. Anak lepas menjawab tu terus ngadu pada Allah. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, sedihnya lah ya Allah. Anak tu jawab macam tu. Ya Allah, sedihnya. Contohlah kan. Sebab kadang kita cari manusia kan. Terus telefon mak. Contoh. Mak nak cerita ni mak, sedih lah. Sedih sangat lah mak. Geram betul lah dengan Mak El ni. Ngadu pasal suami. Dengan Mak El ni mak. Mak El tahu tak Mak El cakap apa tadi. Sebenarnya ceritanya macam ni. Kita pun cerita dekat mak contoh kan. Lepas tu bolehlah Mak El cakap macam tu. Sedih lah. Mak ni pun manusia biasa. Dia pun campur geram. Menantu laki buat macam ni dekat anak perempuan. Ya Allah, geramnya Mak El ni. Tak apa. Nanti mak telefon Mak El. Geram lah buat kat anak aku macam ni. Boleh jadi. Mak pun hilang kawalan diri. Tapi kalau mak tu yang orang yang baik pun, sabarlah, sabar. Macam mana pun dia tu suami. Mungkin si Mael tu kan, dia tu tengah sedih, tengah stres kot. Sejauh mana manusia boleh bantu. Tapi saya nak sebut, kita memang perlu luah. Perlu cari juga manusia, tapi cari manusia yang tepat. Namun biar seiring. Meluah pada manusia dibenarkan. Cari orang yang tepat. Tapi mesti meluah pada Allah itu lebih lagi. Lepas sedih tu, ya Allah, saya sedihnya, ya Allah, Engkau maha melihat kesedihan hatiku sampai dasar hatiku, Engkau maha melihat, ya Allah.
Ya Allah, sedihnya suami cakap macam tu tadi, ya Allah. Sedihnya, ya Allah. Hanya padamu lah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ubahlah. Bagilah suami tu berubah. Mulut dia tak kasar macam tu. Tak maki macam tu. Ya Allah, dah tak larat lah nak dengar maki. Contoh ya, muslimin muslimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebab Allah lah yang maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Masya Allah, Allahu akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebetulnya kita kena berhenti dah. Sebab pukul 9.30 saya ada ceramah pula. Takkan nak sambung terus kan? Bersambung. Tapi untuk memenuhi, bagi saya masa 10 minit, insya-Allah 8.40 kita berhenti. Tuan-puan dimati Allah sekalian, semalam kita dah membacakan, okey, hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang hari ini hari Khamis 4 Safar 1440 Hijrah, bersamaan 1 hari bulan 9 2022. 2022 1 hari bulan 9. Bulan ni ada bulan kelahiran seseorang ni, someone ni, seseorang lahir pada bulan ni. Siapa boleh teka siapa lahir bulan ni? Okey, tuan-puan sekalian, masya-Allah. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin. Waalaikumsalam. Bagus, ada yang bagi salam. Assalamualaikum Kak Ustazah. Waalaikumsalam. Dia panggil Kak Ustazah. Boleh panggil saya Akak, boleh panggil saya Makcik, boleh. Oleh saya pergi kedai tu kan, dia cakap acik-acik. Adalah kedai tu kedai yang prestige sebenarnya. Bukan prestige, kedai dalam Shopee Complex kan. Sajalah kita tengok-tengok. Barang-barang pun barang bayar agak mahal. Lepas memang agak mahal sungguh lah ni kan, shopping complex. Lepas tu tengok masuk kedai handbag kan. Lepas tu kadang-kadang tu pergi juga tu apa sekian berapa bulan sekali pergi saja. Jom bang pergi tengok-tengok jalan-jalan. Lepas tu kan yang seller tu kan dia panggil makcik. Kata, acik-acik, beg ni daripada kulit, ini kulit betul ni acik. Lepas tu kan saya dengar duk panggil acik. Saya pun kata, dek, kamu dah lama kerja? Saya baru minggu lepas masuk. Oh, tapi Alhamdulillah kamu dah berani ya kerja dalam shopping mall besar macam ni. Lepas tu kamu pula sangat berani macam terangkan pada saya maklumat-maklumat. Dia kata, saya muda lagi makcik. Acik, saya muda lagi acik. Macam tu kan. Kita kan pakai emas kan. Saya muda lagi acik, baru umur 19. Kata, oh hebat kamu umur 19. Saya pun cakap, lepas puji kita pun tegur. Kamu jangan panggil customer makcik. Kamu jangan panggil acik. Makcik, acik. Yang eloknya kamu panggil puan. Saya sekadar bagi idea saja. Saya kata, sebab lagi orang perempuan kalau panggil acik rasa tua, langsung tak jadi nanti nak beli handbag kamu ni. Macam tu. Kamu panggil orang puan ke, kalau kakak ke, okey sikit. Kamu panggil acik, langsung tersentak walaupun makcik ni memang acik pun. Tapi saya rasa saya bukanlah makcik sangat kan. Maksudnya anak tu sebenarnya dia tak ada skill communication saja. Ini bukan nak nyombong-nyombong tu apa sekalian. Bukannya ustazah tu berlagak tak nak orang panggil acik, suruh panggil puan. Sebab saya dengan staff pun memang saya minta bila ada customer datang galeri, kamu jangan nak panggil makcik. Janganlah nak panggil makcik-makcik. Kamu tak tahu siapa yang datang. Masya Allah. Kalau orang perempuan panggil puan. Kalau nampak umur dah tua panggil hajah. Lagi suka. Kalau nampak orang tua lelaki panggil Tuan Haji. Tuan Haji nak apa? Hajah nak apa? Memang suka tu walaupun dia tak pergi hajah lagi. Kalau panggil makcik, mau kona 360 darjah keluar balik. Tuan-puan sekalian. Panggilan-panggilan ni memang dititik beratkan dalam Islam. Panggil suami dengan panggilan yang baik. Nabi panggilan yang baik. Nabi pun bila orang-orang yang terhormat memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar. Kan dalam Al-Quran, ya abati, wahai anak kecintaan kesayanganku. Saya yang tak berapa makcik ni pun tak jadi masa tu. Tak apa. Dia pun, minta maaf. Saya panggil puan ya. Dia kata, macam tu panggil puan. Barulah saya pun seronok. Tapi tak ada beli juga. Memang mahal sungguh. Handbag situ mahal-mahal. Mahal-mahal saja je buat-buat macam saja-saja pergi tengok. Tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak cerita apa tadi? Makcik.
Kenapa saya sebut makcik ah? Encik. Acik. Oh, sebab ada yang panggil saya kakak ustazah. Okey, kakak okey. Kalau panggil makcik ustazah tu macam okey lah, boleh lah. Kalau budak-budak memang panggil saya makcik lah. Kalau budak-budak yang sebaya anak-anak tu memang panggil makcik. Okey, macam tu. Tapi walaupun dia sebaya, kalau jurujual elok panggil puan. Kan? Macam tu. Tuan, encik, macam tu. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya suka panggil kakak ustazah. Okey, rasa muda. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita ni siri yang ke-189. Kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-189. Tengok ni, luahan perasaan makcik-makcik ni. Betul, anak-anak yang umur belasan ni memang dah panggil kita acik sebab bayi anak-anak kita pun. Betul. Ustazah, ya memanglah kan. Saja je lah. Saya lebih mesra panggil mak. Ya, betul panggil mak. Oh, comel je kakak ustazah. Masya Allah kakak ustazah gitu. Suami saya marah kalau orang panggil pakcik. Ya, tengok. Orang lelaki pun tak suka panggil pakcik. Kan? Orang lelaki pun tak suka, bukan perempuan. Panggilan tu dititik beratkan. Kalau masuk kedai, pakcik, masuk-masuk pakcik. Kalau restoran, pakcik, duduk sini. Ni ada 40. Oh, langsunglah tak selera nak makan. Betul, orang tu baru 40 ke 50 ke. Kalau panggil encik, okey encik, sila. Terus lain, encik dengan pakcik. Ini bukan pasal sombong-sombong, belagak, kasta-kasta. Ini bukan. Ini perkara basic dalam communication. Nabi suruh kita jaga. Suami panggilan suami, suami panggilan isteri pun kena jaga. Dengan anak, dengan kita kena jaga panggilan. Mesti panggilan yang baik. Apatah lagi dengan orang luar. Tercekik tu tengah makan. Pakcik nak menambah tercekik. Okey, tuan-puan sekalian. Masya Allah. Okey, hari ini siri yang ke-149. Kita dah bacakan hadis yang panjang semalam dan kita pun dah baca terjemahan dan kita dah syarah sikit. Hadis yang kedua dalam bab yang ke-12, iaitu bab menambah kebaikan di akhir usia, dan hadis yang ke-113 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Masya Allah, Allahu Akbar. Ingat tak semalam kita bacakan hadis berkenaan dengan bagaimana sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ke atas Ibnu Abbas. Dan hari ini kita nak ceritakan sedikit tentang kelebihan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Antara doa khusus daripada hadis sahih kepada Ibnu Abbas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimhul hikmah. Allahumma alimhul hikmah. Alimhul hikmah. Okey, encik-encik, saya tak tulis di whiteboard, saya nak tulis di ada ni tak? Kertas A4. Surat saya pun macam tak berapa bermaya sangat. Jadi nak duduk tapi nak tulis dekat ni lah, lepas tu saya tunjuk. Saya tulis, saya tunjuk. Tuan-puan, ini doa. Siapa nak anak bijak, baca doa ni. Ini doa untuk anak bijak. Okey. Kalau nak diri sendiri bijak, macam mana ustazah? Doa ni juga. Allahumma alimni hikmah. Okey. Sebab kalau kita bangun ni kan nak kena. Okey, saya tulis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada maka Allahumma alimhul hikmah. Tak apa. Nanti kita akan tunjuk bila hujung. Allahumma alimhul hikmah. Okey, maksudnya ialah encik, boleh tak encik berikan saya marker hitam? Terima kasih encik yang dihormati, yang dimuliakan, yang dikasihi, yang dicintai sampai ke syurgawi. Okey. Kena puji-puji sikit ya suami ni. September. Wah, ada bagi September. Subhanallah. Oh, nampak ke tulisan? Tak ada lawa sangat. Nanti kita tunjuk ya. Allahumma alimhul hikmah. Terbalik, saya tahu terbalik. Nanti kita buka. Kita akan pusing balik. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada dua doa, muslimin-muslimat. Siapa nak beli ni? Yang saya tulis ni. Ada orang nak beli tak? Kot laku lah kan. Walaupun
tak adalah khot sangat, tapi lakulah pula sebab tulisan tangan. Allahumma. Kalau laku, duduk menulis je lah nanti. Bolehlah buat bayar beli bangunan. Sekarang ni dalam proses nak beli bangunan. Allahumma alimul hikmah. Terima kasih banyak Encik Suami. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Okey, ini dia Allahumma alimul hikmah. Nanti kita tulis maksud dia. Maksud dia ialah, Ya Allah, alimhu, Ya Allah berilah. Alimhu ataupun alimhu juga membawa maksud berilah, ataupun kurniakanlah, ataupun ajarkanlah. Alimhu, ajarkanlah. Al-hikmah iaitu kebijaksanaan. Ataupun hikmah. Maksud hikmah pun itulah berhikmah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, boleh kot Encik Suami kita alih. Allahumma alimhul hikmah. Pusing. Kau tak terbalik kan? Cik larat ke? Alhamdulillah. Encik Suami ni demam ni. Bila malam panas sangat. Macam kendah sangat je Encik. Okey, ini antara doa yang masyhur. Nabi SAW doakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, daripada hadis Bukhari, hadis sahih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala Allahumma alimul hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku. Masya Allah, untung Ibnu Abbas. Beza umur Rasulullah dengan Ibnu Abbas 50 tahun. Masa umur Nabi 50 tahun, sepupu Nabi Ibnu Abbas ni baru lahir. Ibnu Abbas ni lahir 3 tahun sebelum hijrah. Okey, salin-salin. Nak snap ke, nak salin ke? Okey. Siapa nak beli ni tulisan tangan ni? Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya tak jual. Saya gurau-gurau ya. Janganlah sungguh-sungguh pula ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Oh, baris. Allahumma alimhul. Allahumma. Allahumma. Ada. Okey. Nampak tak? Allahumma alimhul hikmah. Siapa yang nak bijak, diri sendiri bijak, dan ini untuk doa anak. Tapi kalau nak diri sendiri, dia tukar alimnil hikmah. Alimnil hikmah. Okey, saya tulis ya, alimni. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebijaksanaan. Oh, kita kena bijak tuan-puan sekian. Kalau tak bijak, kena tipu. Kalau tak bijak, kena bully. Kalau tak bijak, tak boleh jadi mak. Mak bapak hari ni kena bijak lagi daripada anak. Kalau tak, kena tipu dengan laki. Kena tipu dengan bini. Kalau tak bijak, tak boleh nak didik anak sama sekarang. Memang kena bijak. Kalau tak, kena tipu dengan anak juga. Na'udzubillah. Anak bukan nak tipu, tapi dia remaja kan. Masya Allah. Maksudnya, kita memang kena bijak. Kalau tak bijak, nak buat karipat pun tak boleh. Kalau tak bijak, kita susah nak hadapi ujian Allah. Maksudnya, orang yang bijak ni, ajarkanlah. Okey, betul. Ajarkanlah dia. Dia. Who tu dia. Ajarkanlah saya. Ajarkanlah daku. Hikmah, kebijaksanaan. Biasa guna whiteboard, cuma saya rasa tak larat nak berdiri. Okey. Ini ya, kalau doa untuk diri sendiri. Subhanallah, kita nak urus rumah tangga perlu kebijaksanaan. Nak urus emosi diri sendiri perlu kebijaksanaan.
nak urus emosi, mental, fizikal anak-anak perlu kebijaksanaan. Encik, okey tak ni Encik? Okey ya? Ini untuk diri sendiri. Allahumma allimnil hikmah. Ya Allah, ajarkanlah ataupun berikanlah, kurniakanlah kepadaku kebijaksanaan. Oh, bijak sungguh. Semua nak jadi menteri nanti ni. Bijak yang betul lah. Tuan-puan sekalian, itu gurau-gurau ya. Allahumma alimnil hikmah. Ya Allah. Ini doa Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Ibnu Abbas bercerita, Masya Allah, Rasulullah SAW memelukku. Umur Rasulullah dengan Ibnu Abbas jaraknya 50 tahun. Ketika umur Nabi 50 tahun, Ibnu Abbas lahir. Maksudnya 3 tahun sebelum hijrah. Bermaksud, subhanallah, ketika umur Nabi 63 tahun, saat kewafatan Nabi, Ibnu Abbas umurnya 16 tahun. Ibnu Abbas ni diberi gelaran bayang-bayang Rasulullah. Bayang-bayang Rasulullah. Faham kan bayang-bayang? Sebab apa? Mana Rasulullah pergi dia ada. Dia selalu mengekor Nabi. Ikut Nabi. Dan dia adalah anak saudara kepada salah seorang isteri Nabi, Maimunah. Kita kena faham Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Anak saudara, bapa saudara Nabi, Abbas. Abbas ni adik kepada ayah Nabi Abdullah. Kan ayah Nabi namanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Ada adik bernama Abbas. Jadi Abbas ni ada anak. Anak dia bernama Abdullah bin Abbas. Jadi orang Arab kalau nama Abdullah terus diberingkaskan Ibnu terus. Jadi kalau sebut Ibnu Abbas, lepas tu kita dengar ada orang cerita pasal Abdullah bin Abbas, orang yang samalah tu. Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Ibnu Abbas ni sepupu Nabi dan juga anak saudara kepada isteri Nabi yang bernama Maimunah. Ketika Nabi berada di rumah Maimunah, mesti anak saudara ni, sepupu Nabi ni akan duduk situ juga. Sebab itulah Ibnu Abbas selalu menyediakan air wuduk untuk Nabi, siapkan. Suka pergi mana Nabi pergi, kecuali pergi perang tempat yang tidak dibenarkan je lah. Kalau tak asyik mengekor. Sampai beliau ni diberi gelaran bayang-bayang Nabi. Kita kan kalau berjalan mesti ada bayang. Umpama macam tu lah, bayang tu kan selalu mengekori kita. Bayang tu kita tak boleh kata janganlah bayang tu ikut. Tak boleh. Sebab itu nak kata rapat dan dekatnya. Dan Nabi selalu peluk Ibnu Abbas ni. Dan satu hari Nabi memeluk, itu Ibnu Abbas bercerita, satu hari Nabi memelukku dan baginda berdoa, Ya Allah berikanlah kepadanya alimhul hikmah. Ini beza dua ni. Ada beza kat mana? Encik suami. Okey. Satu atas tu kan. Allahumma alimhul hikmah. Allahumma alimhul hikmah. Hu tu dia. Jadi peluk anak. Peluk sampai kepala dekat dada ke macam mana. Tapi kalau peluk anak lelaki yang besar, peluk ada batas ya. Kita ibu bila peluk anak lelaki yang dah besar, mesti ada batas juga. Peluk daripada tepi ke ataupun letak tangan belakang ni. Oh, dengan anak pun Ustazah kena jaga batasan. Mestilah. Sebab itulah Islam sendiri mengajarkan pada umur-umur tentu asingkan tempat tidur. Sama juga ayah bila peluk anak perempuan. Bila peluk anak perempuan, wahai ayah-ayah, mesti ada batasan. Peluk anak perempuan mesti ada batasan. Jangan peluk macam sungguh-sungguh. Peluk suami, peluk isteri je yang tak ada batasan. Ini anak perempuan yang besar. Kalau anak kecil, baby tu memang kita boleh je lah peluk-peluk sungguh-sungguh. Tapi anak dah belasan tahun, dah balik, maka ibu peluk anak lelaki pun perlulah ada batasan sikit. Dan begitu juga ayah bila peluk anak perempuan pun sama. Masya Allah, Allah Akbar. Mengelakkan banyak sebenarnya dalam masyarakat kita asal pada mesra-mesra berlebih. Ibu dan anak lelaki, ayah dengan anak perempuan berlakunya sumbang mahram, suka sama suka. Kisah benar ni terlalu banyak tuan-puan sekalian hari ni. Jadi kaedah Nabi ni dengan anak ni, sebab Ibnu Abbas kecil ni, Nabi peluk. Jadi kita pun kena peluk anak sambil baca Allahumma ya Allah alimhu, berikanlah kepadanya hikmah, kebijaksanaan. Hikmah tu maksud dia luas. Bijak,
bercakap dengan hikmah, perbuatan ada hikmah, pandangan penuh hikmah. Bawah ni pula, Allahumma allimni, ya Allah ajarkanlah kepadaku, kurniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku hikmah kebijaksanaan. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi hari ni kita dapat ilmu yang sangat berharga. Esok kita akan kongsi doa yang kedua yang Nabi doakan kepada Ibnu Abbas. Dan esok kita akan ceritakan juga kelebihan Ibnu Abbas yang menyebabkan kita rasa nak beramal dengan doa Nabi ni. Tuan-puan sekalian, insya-Allah pukul 10, 10.30. Kenapa ingat 9.30? Okeylah, masya-Allah ada jugalah masa sikit. 10.30. Tuan-puan sekalian, sebentar nanti 10.30 ada kuliah yang bertajuk rezeki yang dikongsi, rezeki yang dikongsi. Insya-Allah saya akan berkongsi tentang bagaimana nak mendapat kelapangan rezeki dan keberkatan rezeki. Nak rezeki lapang, nak rezeki berkat. Kelapangan dan keluasan keberkatan rezeki. Nak rezeki yang bertambah, rezeki yang tidak disangka-sangka apa amalannya, apa yang perlu kita buat, insya-Allah akan dikongsikan di sini. Tip-tips, insya-Allah. Allahu Akbar. Pukul 10.30 kejap lagi. Sekarang pukul 9 ada sejam setengah. Masya-Allah. Hujan lebat lah dekat Negeri Sembilan ni sekarang, hujan lebat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, doakan kami dalam menyusun gerak kerja untuk berikan bantuan ke Pakistan. InsyaAllah doakan saya, suami dan tim akan turun ke Pakistan. Kita tahu Pakistan mengalami banjir besar yang dikatakan seumpama seperti tahun 2010. Banjir besar yang sangat dahsyat. Ini peringkat dan seluruh Pakistan telah diisytiharkan darurat. Banjir besar yang sangat dahsyat. Kita tahu dalam keadaan taraf hidup mereka yang ramai miskin, susah dan sebagainya. Dan kematian setakat ini dicatat 1,000 lebih dah kematian di Pakistan dan masih ramai lagi yang sedang dijejaki. Maksudnya yang dah dikenal pasti dah dijumpai dan 1,000 lebih. Kalau tahun 2010 tak silap 2,000 lebih kematian. Tetapi yang paling merisaukan adalah bantuan-bantuan yang sedikit dan bantuan yang belum sampai. Jadi ada risiko kemungkinan mati kebuluran sangat tinggi. Kerana semuanya dah tak ada punca pendapatan. Banjir yang begitu teruk melanda dalam skala yang begitu besar Pakistan. Kita tahu ini negara antara negara umat Islam yang kuat dan yang paling banyak di dunia, muslimin-muslimat. Jadi insya-Allah doakan, kita sedang menyusun gerak kerja untuk turun sendiri ke Pakistan. Saya sendiri pun nak turun untuk kita pergi ke kawasan-kawasan tertentu, memberikan bantuan dan memberikan liputan yang jelas. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah kita akan melancarkan tabung derma Pakistan bermula daripada saat ini. Jadi tuan-puan boleh tengok pada ruangan komen. InsyaAllah tim-tim akan berkongsikan nombor telefon yang boleh dihubungi. Nombor telefon, ya betul. Account number. Yang account number sebenarnya account yang sama. Account Sahabat Amal Care tu lah. Pertubuhan Sahabat Amal Care tu. Tuan-puan boleh tengok pada ruangan komen. InsyaAllah maklumatnya. Kita bila buat misi, kita buat sungguh-sungguh. Siapa yang biasa ikuti perkembangan misi bantuan, misi bencana, misi kecemasan di bawah NGO Sahabat Amal Care, kalian tahu bagaimana gerak kerja kami. Kita turun all out, semua tim, kalau seminggu turun, seminggu tak balik. 5 hari tak balik. InsyaAllah, saya sebenarnya dah lama dah mengimpikan buat misi luar negara. Jadi Pakistan sangat memerlukan kita. Mereka berisiko kematian kerana kebuluran tu sangat tinggi disebabkan setakat ini bantuan yang sampai kepada mereka sangat sedikit. Mereka nak membantu pun masing-masing kehilangan dan kematian setakat ini dah cecah 1,000 lebih disebabkan banjir besar yang melanda. Masya Allah. Oh, saya tahu ni. Okey, banjir besar yang melanda ni umpama seperti tahun 2010 tak silap. Antara bentuk banjir besar terbesar di dunia lah. Sekarang seluruh Pakistan telah diisytiharkan darurat. Allahu Akbar. Mereka adalah saudara Islam kita yang memerlukan bantuan kita. Jangan tanyalah Ustazah, dalam Malaysia pun ramai orang susah, kenapa nak cari yang luar.
Tuan-puan sekalian, memang benar di Malaysia ramai orang susah, tetapi kesusahan yang dalam terkawal. Ini sahabat saudara kita ni tak ada tilang kawalan terus ni, memang antara hidup dan mati. Maksudnya di Malaysia ni bukanlah antara hidup dan mati kalau tak bagi tolong. Cuma susah dengan senang je hidup. Tetapi di sana antara hidup dan mati telah sampai kepada kita berita dan keadaan mereka, maka menjadi kewajipan untuk kita membantu saudara Islam kita ni. Jadi memang daripada pihak-pihak tertentu dah ramai hubungi kami juga, NGO, dan kita akan berhubung dengan NGO, kita akan bergabung dengan NGO luar negara dan NGO yang aktif di Pakistan. Daripada Malaysia sendiri, kita kerjasama supaya memudahkan gerak kerja. Doakan pada waktu terdekat kita akan turun ke Pakistan untuk buat misi bantuan banjir. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 9 juga akhirnya. 6.40, 7.40, 8.40. 2 jam lebih muslimin muslimat. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw